Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada muka surat 121. Wa fi maslak al-adri hasya syarh bafdal ورفع العلامة للسيد عمر البصري رفع سؤال ditanya kepada Said Umar Al-Basri satu soalan min al-ihsa fima yahtalifu fihi Ibnu Hajar wa Jamal Duddin Ar-Ramli ya. Soalan yang ditanya oleh macam kita juga. Kalau berlaku perbezaan pandangan Imam Ramli dengan Ibnu Hajar, apa yang kita nak buat? Fama al-muawwalu, apakah kaedah ataupun kita katakan tempat kita nak pegang? Apa muawwal? Sandaran apa yang kita nak pegang? Minat tarjihain. Adakah Ramli ataupun Ibnu Hajar ataupun ada tafsil? Ini sebenarnya sangat bagus di dalam kita menilai ya. Dia melatih supaya kita lebih mengkaji. Tapi kalau ada asatizah di sini dan memang duduk dengan fiqh, cubalah mengkaji Nihayatul Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj. Tak faham tanya masyayikh. Makna dia kita cuba baca ibarat-ibarat dia, mulakan dengan taharah, mulakan dengan puasa, mulakan dengan apa nama dia, sembahyang. Tengok ibarat-ibarat dia. Yang mana di situ kita melihat dipanggil apa? Al-Kutub As-Safra'iyah. Kitab-kitab tua kuning ini Sani'atul Rijal, membentuk pahlawan. Adapun kitab-kitab moden dia tidak membentuk pahlawan. Dia membentuk maklumat dan kefahaman yang sederhana. Tapi kitab-kitab yang kita sebut begini semuanya membentuk kita berfikir dengan tenang, dengan orang kata teliti. Dan alhamdulillah kesannya sangat baik. Fa'ajaba in kana al-mufti min ahli tarjih. Mufti di zaman dulu tak macam mufti zaman kita pelantikan rasmi. Dan dalam sejarah mufti pelantikan rasmi berlaku di zaman Sultan Basha pada 1700 ya, tak silap maksud dia pemerintahan Sultan Osmaniyah ya. Mana dalam 1700 Hijrah itu dalam buku Adabul Fatwa. Saya dah terjemah buku tersebut Muhammad Zuhaili. Mana dia dalam beberapa ratus tahun yang lampau barulah ada jawatan rasmi mufti dalam kerajaan. Dulu qadhi saja. Kemudian bila ada keperluan pelantikan rasmi dilantik oleh pemerintah. Kan siapa yang layak ulama akan lantik. Pelantikan itu daripada ulama itu sendiri. Jadi Said Musayyib mufti, Ibnu Sirin mufti. Tapi kita tengok rekod pelantikan bukan pemerintah yang lantik. Yang lantik adalah apa nama dia, masyarakat dari kalangan ulama. Seperti Imam Malik yang lantik dia 70 ulama. Syahida li sab'un minal ulama. 70 ulama menyaksikan aku layak. Sebab itu berlakunya clash di antara mufti rasmi dengan mufti tidak rasmi. Dari sudut authority. Dan perlu benda ni tak diterangkan lagi secara detail sebenarnya. Saya pun sedang berusaha untuk menulis lebih detail pembahagian tugas dan orang kata apa, pengenalan. Sebab di sana ada mufti yang tidak ada basic syariah tetapi dilantik di atas faktor-faktor umur dan sebagainya. Jadi dia tidak boleh berfatwa secara bersendiri. Kalau kita tengok kalau mufti itu bukan daripada kuliah syariah, ya, mungkin daripada usuluddin, mungkin daripada kuliah lughah. Jadi dia ada beberapa etika yang sahibus samahah kena patuhi, iaitu tidak boleh istiqlal dalam menjawab fatwa. Dia membaca, berbincang dengan etika fatwanya di kalangan fuqaha, dan memang dalam fatwa seluruh Malaysia ada fuqaha, ada pakar fiqh, dan mereka yang akan bagi jawapan kepada mufti, dan mufti sains dan akan iklankan. Sebab tu sains dalam apa nama dia, sejarah fatwa ni penting. Dan saya teringat cerita bagaimana Syekh Al-Allamah Mustafa Zarqa, dia kata apa, saya kalau dengan Syekh Qaradawi fatwa apa yang dikeluarkan saya akan sains. Makna sains daripada faqih tu penting. Kita ada warta. Warta ni untuk dijadikan sebagai badan rasmi. Itu tuanku yang akan sign. Jadi itu jadi fatwa rasmi yang mana agensi-agensi kena patuhlah.
Tapi kalau pakar-pakar kadang-kadang dia ada pendapat sendiri, tak apalah. Macam Datuk Muk Zuhdi, dia mukhalafah. Kebanyakan mufti dia ada sendiri pendapat sebagai alim, tak apalah, itu hak dia lah. Tapi untuk orang awam, eloklah ikut mufti rasmi. Elok ikut mufti rasmi sebab memang dilantik untuk menjaga maslahah ammah untuk orang yang tak ada maklumat. Jadi benda-benda sebegini sangat penting. Dan peranan mufti rasmi ni baguslah untuk agensi. Macam baru ni saya berjumpa dengan Sahibus Samahah Datuk Anhar, dia membicarakan tentang hibah. Sebab kalau dalam bank hibah tak perlu pada qabad, mereka mengikut mazhab Maliki, tidak isyaratkan qabad dalam untuk mensahkan hibah. Tetapi dalam mahkamah syariah pula, kalau hibah tak ada qabad, hibah tu tidak sah. Sebab tu bila bergaduh ke mahkamah, benda-benda yang kita bagi kepada orang, tak ada pemindahan, tak ada possession, tak ada qabad, mahkamah memutuskan harta tersebut bukan milik dipanggil nomini, penama tersebut. Sebab dia tak dapat lagi. Kalau dalam takaful ikut pendapat tu, tak apa-apa tak valid lah. Sebab takaful, hibah tu akan diberikan oleh takaful selepas matinya partisipan itu orang yang. Jadi kita bayar takaful ni dia beza dengan konvensional. Konvensional ada satu kontrak saja kita dengan konvensional. Kita wakil insurans untuk dia melabur dan sebagainya, apa semua tu, nanti kita mati dia bayar lah. Mana dia berjanji dengan kita. More kepada perniagaan lah. More kepada perniagaan. Tapi takaful kita ada dua kontrak. Satu dengan takaful operator, kemudian dengan peserta-peserta yang lain. Kita akan contribution. Duit-duit kita ni kita akan sedekah dekat dia dulu. Bahasa mudah lah. Kalau dia apa-apa berlaku, kita akan tolong dia lah. Jadi masing-masing dah habis dah dia panggil angkat tersebut, tabarruat. Dan takaful berjanji dengan kita nanti kalau kita mati, dia panggil hibah bisawab lah. Kalau kita mati nanti dia akan bagilah. So makna berdasarkan pertolongan, kita tolong orang pun akan tolong kita. Itu yang lepas mati dapat beratus-ratus ribu, 200-300 ribu. Sebab apa? Itu hibah itu dapat selepas. Walaupun mungkin kita carum tu tak sampai pun 500 ribu. Tapi dah takaful nak bagi. Sebab itu duit takaful bukan faraid. Sebab dia hibah daripada takaful. Ataupun hibah daripada partisipan. Dia hadiah kepada kita. Yang faraid itu wang simpanan. Dalam takaful tu dia ada wang simpanan. Jadi itu yang bahagi faraid. Yang dapat daripada takaful tu 500 ribu, 400 ribu, sejuta. Itu nomini lah. Dia ada 4 nama. Bos itu. Kita nak bagi siapa? Isteri, anak makan, mak. Bagilah. Jadi itu di antara benda-benda yang orang kata berlaku. Tapi tak ada qabad. Benda duit itu tak ada lagi. Jadi clash di antara mahkamah syariah dengan polisi yang dibuat oleh bank negara. Jadi kalau pergi mahkamah akan kata milik tu adalah faraid. Katalah kita selalu orang buat macam tu lah. Rumah ni selagi mak tak mati, tak dapat kahang ya. Mati dapat kahang. Kalau pergi mahkamah, tak valid hibah tu. Jadi kena bagi terus. Cuma mak bimbang. Selalu macam tu. Bila mak bimbang, aku bagi-bagi dia halau aku jenuh. Laku macam tu. Jadi mak pun bimbang. Dia nak bagi pun tak satu patut. Dalam mazhab Syafi'i tak sah lah. Sebab tak ada qabad. Tak ada geran pun tak boleh. Kalau kita betul-betul nak bagi anak kita, geran tu pindah terus lah. Nama, barulah selesai. Ini yang berlaku pada kita. Bila mati, mak ni kata bagi kat si fulan. Tapi nama tak pindah pun. So benda tu jadi faraid lah. Itu yang bergaduh di antara adik-beradik. Satu kena ada dokumen. Buat benda dokumen. Kalau adik-adik berjanji nak bagi, tulis dokumen. Kami semua dah sepakat berjanji bagi kepada adik kami. Itulah.
Ini semua verbal. Mulut bergaduh lah. So itu di antara benda-benda yang kita katakan isu. Ya. Jadi kalau inkan al-mufti min ahli tarjih afta bima tarajjah indahu. Kalau dia ahli tarjih, dia fatwa mengikut pandangan dia. So kalau mufti di Malaysia mencapai tahap murajjah. Cuma orang tanya, macam mana nak mencapai ahli tarjih? Ahli tarjih perlu ada sanad tarjih juga ya. Sanad tarjih ni bukan bagi macam ijazah hadis tu. Ijazah hadis tu kalau tak tahu apa pun boleh bagi. Ya, itu martabah yang paling rendah tapi untuk barakat. Ijazah tarjih maknanya kita diuji oleh guru kita. Diselia, dites, diikhtibar, tengok akal dia, tengok minda dia, tengok nahu dia, tengok saraf dia, tengok balaghah dia, tengok mantik dia, tengok usul fiqh dia. Sampai dia berpuas hati baru dia bagi ijazah tarjih. Macam mana Imam Nawawi sebut, akhadtu at-tarjih, aku mengambil ilmu tarjih daripada guru aku. Secara tes. Yang pengalaman saya pernah tanya guru saya, Syekh Taha Jabi' Al-Wani, saya tanya dia, Tuan Syekh, boleh saya mentarjih tak? Dia kata, ana lam akhtabirka ya Fawwas ba'du. Aku tak tes hang lagi. Tengok. Jadi tarjih itu datang daripada tes ulama. Dan secara peribadi saya ada alhamdulillah sebahagian ijazah fatwa saya diizinkan oleh sebahagian guru saya, Syekh Fadul Murad, setelah mana dites oleh dia di ikhtibar pelbagai ilmu, dia bagi saya sebahagian apa nama dia ijazah untuk fatwa, tapi taklah saya guna pun, saya tak layak. Tapi kita test, ada test dengan guru kita. So benda ni perlu ada test. Bukan setakat ijazah degree atau master yang kita belajar, tapi perlu ada ikhtibar. Nak tahu juga dia ni faham usul fiqh ke, dia faham qawaid tarjih. So kalau dalam mazhab Syafi'i, kita kena jumpa pakar-pakar mazhab Syafi'i lah. Syekh Ali Qaradari dia test kita. Kamu ni dah ada hakut tarjih. Tapi sekarang ni muskilahnya tak ada siapa yang apa endorse kita. Itu problem. Baik. Qala wa illam yakun kadzalik kama huwa al-ghalib, kalau kita mufti itu bukan daripada ahli tarjih, itu yang banyak berlaku di zaman dia dan di zaman kita. Fi hadhil a'sar al-mutaakhirah, pada lewat-lewat waktu ini, fahuwa rawin, kita ada panggil naqilul fatwa, macam mana Al-Buti sebut dalam muqaddimah disebut Ma'an Nas. Al-Allamah Dr. Ramadan Al-Buti ada buku fatwanya Ma'an Nas, disebut dia pun adalah rawin li fatwa, naqilul fatwa. Tapi sebenarnya Al-Buti di antara ulama yang mencapai mujtahid, yang mencapai tahap ijtihad. Cuma dia tak declare. Fahuwa rawin naqil la ghairu, dia bukan dia tarjih. Jadi kalau dia sebagai orang yang pakar mazhab tetapi tidak mampu mentarjih, sebab apa? Dia hanya baca kitab Iqna'. Kalau kitab Iqna', dia boleh menjadi mufti Syafi'iyah tapi dia tidak boleh mentarjih lagi. Sebab dia belum baca kitab Al-Luma', dia belum baca kitab Jam'ul Jawami'. Jadi ini di antara benda yang apa nama dia perlu. Kalau kita nak test ahli fatwa ni, kena tengok kitab. Siapa dia yang kamu baca ni? Kamu belajar daripada mana? Benda-benda tu kena selidiki. Kemudian fatakhayyaru fi riwayatin ayyuhuma syaa, dia boleh pilih mana-mana riwayat yang sahih daripada ulama muktabar, yang muktamad dalam mazhab, au jami'an au bi ayyiha min tarjihati ajillatil mutaakhirin. Jadi dia boleh pilih mana-mana ulama Imam Nawawi ke Rafi'i. Macam Selangor, dalam bab fidyah, dia mengizinkan untuk mengambil pandangan Imam Ar-Rafi'i di dalam pembayaran sekali sahaja seumur hidup. Misalnya orang tu dia tinggal qada puasa banyak tahun, dalam muktamad mazhab seperti yang ditarjih oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, dia berganda setiap tahun lah kan. Tapi Imam Rafi'i cukup sekali sahaja. Cukup sekali sahaja. Jadi di Selangor mereka mengizinkan, manakala pergi bayar kat pusat zakat bolehlah sekali. Walaupun dia tinggal 10 tahun 20 tahun, itu mudah, aisar sedikit daripada berganda-ganda. Baik. Thumma al-aula bil mufti at-ta'ammul fi tabaqatil 'ammah. Jadi
yang paling terbaik mufti tu tengok dululah siapa yang tanya tu. Peringkat-peringkat orang awam ni. Fa in kana as-sa'ilu min al-aqwiya al-akhidina bil azaim. Kalau ni orang pondok, jadi orang warak ni, rokok pun tak isap. Wa ma fihi min fihi al-ihtiyat ikhtassahum bi riwayati ma yashtamilu min ala tasydid. Dia ambil pendapat yang ketat, ambil pendapat yang asah. Tapi dia ni pun tudung pun tak pakai. Pakai pun stok pendek. Bagilah pendapat yang ringan sikit supaya dia dekat dengan agama. Itu cara dia. Kata Syekh Ali Jumaah, meringankan pendapat kepada orang ramai lebih baik daripada membebankan orang daripada pendapat yang terbeban. Mereka tak buat langsung. Mereka tak buat langsung. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, perlu dilatih dengan fatwa. Bukan dengan baca kitab sahaja. Fatwa dia ada tadrib lain. Dia ada dunia yang lain. Dan fatwa ini bukan apa nama dia sesuai untuk semua orang. Mungkin satu fatwa ni sesuai di tempat ini, tak sesuai di tempat yang lain. Perlu diteliti, perlu dilihat tabaqat ammah ni. Ini point dia, tabaqat ammah. Penang tak sama dengan Perak, Perak tak sama dengan Kuala Lumpur dan seterusnya. Kemudian wa in kanu min ad-du'afa alladhi hum tahta asri an-nufus, masih dalam belenggu hawa nafsu. Wa bihaitsu la iktasara fi sya'ni ala riwayat at-tashdid ahmalu wa waqa'u fi wahdatil mukhalafati li hukm syar'i. Ini kaedah Syafi'iyah. Ini yang banyak masyayikh tak pasal, ya. Dia bagi berat lagi pada orang ramai. Orang ramai terus tak buat langsung. Baik. Okey. Jadi dia kata apa? Kalau orang macam tu, kita bagi riwayat yang berat, kata haram tu, mereka akan buat tak tahu je. Maluhu. Buat tak tahu. Dan mereka terjebak. Wa waqa'u fi hadhihi al-mukhalafati li hukm syar'i. Tu buat benda haram. Nampak tak? So kita, sebab itu, fatwa yang untuk orang awam ini, dengan satu atau dua pandangan. Kalau satu pandangan saja, mungkin orang yang hebat saja boleh buat, yang warak saja. Sebab itu bila ditanya Syekh hari Jumaah tentang sembahyang tahajud sebelum tidur, boleh tak boleh? Dia kata kalau ikut Syafi'i tak boleh lah. Tetapi bila kita nak lepas tidur boleh bangun tu? Bila? Kalau macam tu tak buat tahajud dah. Sebab biasanya orang awam tidur terus lah. Jadi Syekh Jumaah mengizinkan, sebagai mufti Syafi'i mengizinkan orang awam mengikut Hanafi. Walaupun tak tidur lagi boleh buat tahajud. Misalnya jadi orang tua-tua nak tidur, tak boleh ke 12 tak tidur lagi. Tak apa dia mulakan qiyamul lail. Sebab benda tu tak ada mudarat apa pun. Jadi kita tak apalah ikut mazhab Hanafi, sembahyang terus. Jadi dia dapatlah pahala qiyamul lail. Ini kebiasaan mufti Syafi'iyah. Kalau kita baca tarikhul fatwa, itu penting baca sejarah fatwa ni. Kalau kita tengok buku misalnya Fatwa Malikiyah oleh Imam Usah, dia orang Andalusia. Dia pun Fatwa Maghribi. Lupa dah kitab apa? Al-Mi'yar Al-Mu'rib. Dia Maliki, tapi bila saya baca, dia menukilkan pandangan-pandangan Imam Nawawi dan ulama-ulama Syafi'i. Ini makna dia, mazhab ini saling tumpang di antara satu sama lain. Kita tu ada 12 jilid. Tapi jawapan-jawapan saya tengok, ada juga jawapan daripada ulama Syafi'i. Tapi yang bawah ni ketat, tak tahu nak kata. Tak boleh keluar daripada mazhab,
walaupun sejengkal. Begitu juga kita baca fatwa Ibnu Salah ataupun dalam kitabnya Adabul Mufti wal Mustafti. Dia ada satu kaedah, bila ulama Syafi'i tidak menjumpai jawapan di dalam mazhab, boleh tak dia ikut mazhab lain? Boleh. Seperti Imam Nawawi dalam Majmu' ada pandangan tidak ada penukilan daripada imam-imam mazhab, dia mentarjih pendapat Hasan Al-Basri, salah satu daripada pembincangan taharah. Lalu dia kata pendapat Hasan Al-Basri ini tidak bercanggah dengan qawaid mazhab. Makna kalau kita nak ambil pandangan yang lain, kita perhati adakah pandangan mazhab apa ulama ini bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Jadi amaliah ini sebenarnya menjadi mufti Syafi'i berbeza dengan faqih Syafi'i. Imam Nawawi bila dia tulis Majmu' dia adalah faqih Syafi'i, bila dia jawab fatwa dia adalah mufti Syafi'i. Sebab tu kita tengok fatwa ada kadang-kadang disebut mazhab lain, disebut mazhab lain. Dan ini satu benda yang kita kena mengkaji, tapi dunia ni sangat luas lah. Makna jabatan-jabatan mufti mengkaji. Dan kita tengok sendiri bila berlaku MCO dalam sembahyang bilangan sembahyang Jumaat, mula-mula 20, kemudian 30, naik 40. Bilangan sembahyang Jumaat itu dah berubah. Bila kita tengok dalam bilangan sembahyang Jumaat ini, ada lebih kurang 15 qaul. Ada 15 qaul. Sampai pandangan sampai syarat untuk sahkan sembahyang Jumaat 80 bilangan. 80 orang. Daripada 2 sampai 80. Nampak gaya dia, makna dia pandangan itu semua ada dalil. Dan ini disebut oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari dan dinukilkan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Hasyiah Bajuri dalam bab salatil Jumaah. Keluasan kepada mufti untuk memilih mengikut kepada maslahah. Sebab tak ada tahdid yang tertentu datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya melihat kepada keadaan. Berapa orang yang sembahyang di zaman Rasulullah ketika sembahyang Jumaat? Imam Malik kata bila turun ayat wa idza ra'au tijaratan tu pakat keluar habis pergi tengok barang-barang berniaga tinggal 12 orang. Jadi kata 12 orang lah paling akal. Tapi adakah itu menunjukkan kepada hujah kepada tahdid 12? Nampak tak? Imam Ahmad Ibn Hanbal 50 orang. 50. Abu Hanifah ada riwayat 3 qadhi. Ibn Hazm 2 orang. So ini dia antara benda yang memberi keluasan kepada syariah. Itu kita belum tengok lagi di Eropah. Di mana orang Islam dihalang sembahyang Jumaat. Maka ulama di Eropah mengharuskan sembahyang Jumaat sebelum waktu zuhur. Mengambil pendapat Ahmad Ibn Hanbal yang menyatakan waktu Jumaat sebelum zuhur bermula. Berdasarkan hadis Bukhari, kunna naqilu, kami tidur ba'da salati al-Jum'ah. Kami tidur qailulah selepas sembahyang Jumaat. Jadi qailulah ni sebelum zuhur betul tak? Tapi Syafi'iyah ada takwil. Makna dia hari Jumaat terbalik. Qailulah dibuat selepas sembahyang Jumaat. Itu. Maliki ada keluasan lain pula. Maliki ada cerita lain pula. Sembahyang Jumaat sampai lepas asar. Sembahyang Jumaat sampai lepas asar. Jadi mereka yang terhalang sembahyang Jumaat di waktu zuhur ataupun seterusnya boleh balik pejabat buat Jumaat lepas waktu asar. Ini apabila negara-negara yang menghalang orang Islam nak tunaikan solat Jumaat di waktu zuhur. Dan ini berlaku dulu di Perancis dan sebagai negara sekular, hardcore sekular yang menghalang pelajar-pelajar menunaikan solat Jumaat pada waktunya. Kita di Malaysia alhamdulillah tak ada isu. Tiba-tiba pergi dengar pendapat ni pula, tak apalah kita buat Jumaat lepas asar. Kita ni negara Islam.
Ada enactment pula siapa tinggal sembahyang Jumaat 3 waktu dihukum penjara berapa setahun dan denda RM5,000. Ada enactment pula tu. Lepas tu nak buat Jumaat lepas asar. Yang tu saya namakan sebagai fiqh. Mengaji kitab fiqh saja tak cukup untuk berfatwa. Sebab tu keluar fatwa-fatwa yang syadzah. Ada sebagian tokoh ilmuwan. Tokoh ilmuwan bukan maksud dia ahli fatwa. Ahli fatwa satu perkara yang lain. Mengharamkan derma darah. Sebab dia faham darurah ini, bila perlu darah baru kita ambil darah. Kalau macam tu mati dululah. Bila aksiden, baru kita pergi minta korang darah dah. Orang tu mungkin memerlukan dalam masa sejam, kita baru nak ambil derma darah. Sebab dia tidak pernah memasuki pengajian-pengajian fatwa. Akhirnya ilmuwan kita iktiraf boleh baca kitab, boleh ceramah. Tetapi bukan keahlian di dalam fatwa. Jadi banyak benda-benda yang menyeleweng daripada hakikat fatwa. Sebab kita ada kaedah al-hajah al-ammah kad-daruratil fardi. Keperluan umum seperti mana darurah fardi. Jadi tak perlu kita nak tunggu orang tu aksiden, doktor bagi tahu darah diperlukan. Cukup dengan secara am dia, memang darah diperlukan sehari 100 unit. Sebab rutin dia memang hari-hari orang perlukan darah. Orang yang dibedah, orang yang beranak, orang macam-macam. So zon macam tu dah cukup untuk kita membuka kaunter derma darah. Tak perlu tunggu sampai macam kita lapak sungguh baru nak makan babi. Dia kias macam tu. Saya ingat pembahasan dia. Kata, kalau babi ni boleh tak kita sembelih babi siap-siap? Tak boleh. Itu babi. Dan darah manusia ini khilaf di kalangan ulama. Darah manusia ini najis atau tidak najis. Syafi'iyah menyatakan najis dan dinukilkan dalam Bughyatul Mustarsyidin. Ada qaul daripada Syafi'iyah yang terkesan dengan pendapat Syiah Zaidiyah menyatakan darah manusia tidak najis. Nampak tak? So ini bukan masalah ijma'. So makna dia kalau kita baca kitab Bughyatul Mustarsyidin menghimpunkan fatwa-fatwa Syafi'iyah sebut di situ anggota badan tubuh badan manusia semuanya bersih melainkan tahi dengan kencing dia. Jadi darah ni taklah senajis tahi manusia. Dan darah sebenarnya yang kita derma kepada orang, dia tidak berbahaya, tak ada mana-mana kuman ataupun bakteria sebab dia memang dijaga dalam bekas dia. Dia bukan darah luka, dia darah yang dihisap. Dipanggil sebagai ad-damul mashub. Dalam Quran sebut yang haram itu daman masfuhan, yang luka, yang meleleh. Jadi kata Syekh Ali Qaradari hafizahullah dalam bukunya Al-Qadaya At-Tibbiyah, Fiqhul Qadaya At-Tibbiyah, seorang faqih Syafi'i, dia mentarjih, ini pandangan baru daripada beliau, darah yang didermakan itu tidak najis. Tapi di Malaysia semua hukum najis. 14 negeri. Begitu. Yang saya tahulah, tapi walaupun tak ada warta rasmi, tapi yang kita faham daripada mereka semua najis, darah yang mengalir begitu. Tapi kalau majlis fatwa buat persidangan tentang darah ini najis tak najis, sangat bagus sebab kesannya dari sudut banyak aspek lah. So dia menyatakan darah itu tidak najis kerana sifat daman masfuhan itu tak ada pada darah daman mashuban. Ini yang dinamakan dalam usul fiqh ihdatsu qaulin thalith, mencipta ijtihad yang ketiga daripada dua qaul yang telah disepakati. Dan ini warid. Jadi tuan-tuan dan puan kita tengok keluasan bagaimana ulama berfikir. Kerangka yang sihat, kerangka yang bagus, kerangka yang membantu masyarakat, yang memudahkan doktor, tanpa kita perlu menjerit. Fatwa tak perlu menjerit. Sebab tu mufti kita semua masya-Allah. Dia samah. Tak ada nak sebut rokok haram, itu penceramah.
Sebab fatwa tak memerlukan kepada jeritan. Fatwa memerlukan kepada ilmu, dalil dan juga siqah, keyakinan orang kepada dia. Sebab bila orang mai jumpa mufti, orang tak bertanya tentang takwa mufti, orang bertanya tentang fatwa mufti yang dipercayai. So, seorang mufti jangan pengaruhi kehidupan dia kepada masyarakat terhadap kehidupan dia. Mungkin dia tu warak, mungkin dia tu orang kata apa, tak makan di kedai. Tapi dia tak boleh bawa kehidupan dia kepada masyarakat. Mufti. Masyarakat berhajat kepada fatwa. Dan fatwa ini adalah memudahkan masyarakat. Itu dia punya sifir dia. Kalau mufti tu Masya Allah, dia warak, dia ahli zuhud, dia bawa kehidupan dia kepada masyarakat, tenggelam masyarakat. Sebab masyarakat kebanyakan adalah yang kita sebut tadi du'afa. Kemudian rawalahu ma fihi tahfifa syafaqatan alaihim. Ini ulama yang disebut oleh Khatib Baghdad Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, seorang ulama Syafi'i. Dia kata apa? Syarat menjadi mufti di antaranya yang dia ada 6 syarat, yang di antara 6, salah satu daripada 6 syarat itu ialah ayyakuna rahiman bin nas, mesti penyayang kepada masyarakat. Dia tak boleh jadi bengih. Orang kena kata pongoi. Kalau pongoi tak boleh jadi mufti. Yang mengamuk habis orang. Sekali dia marah dia haramkan. Sekali dia marah dia haramkan. Tak pening orang. Jadi kalau hak jenis suka berdebat, tak sesuai lah. Dia mufti samah, tenang, lembut. Baik. Minal wuqu' fi waraqtil halak. Takut terlibat di dalam lembah kehancuran, maksiat dan sebagainya. Tapi la tasahulan fi dinillah, bukan meringan-ringankan agama Allah. Meringankan agama Allah misal apa? Tak apa. Minum ganja, contoh yang tak boleh. Ni kita masih dalam kitaran al-mukhtalafu fi. Dalam kerangka 4 mazhab. Saya teringat saya di Darul Ifta. Datang seorang tu, dia kena banyak kafarah pada sumpah. Makna dia 10 orang. Nak cari 10 orang kadang-kadang payah. Jadi guru saya dia kata apa? Tak apa. Kamu ganti cari seorang orang miskin, bayar RM100 dekat dia. Ikut kepada pendapat Abu Hanifah dan riwayat daripada Ahmad Ibn Hanbal. Senang. Dia nak cari orang miskin pun senang. Seorang saja. Dan itu yang saya amalkan di Malaysia secara senyap-senyap. Bukan rasmi lah. Kalau orang tu nak kemana, tak apa. Kita cari seorang tu lah. Kita nak cari mana bangla apa. Kita cari seorang, kita bagi dia RM100. Memudahkan dia. Ibra'an li zimmah. Dia pun terlepas untuk hari kiamat. Kenapa? Apa tujuan dipanggil mura'atul khilaf ini? Kita ambil pendapat ni dan sebagainya dalam isu-isu yang susah lah. Supaya dia tidak dijawab di akhirat. Supaya dia tak dijawab di akhirat sebagai satu dosa. Tetapi sebagai satu rukhsah. Itu disebut dalam kaedah man qallada aliman salima yaumal qiyamah. Sebab yang kata macam tu adalah siapa dia? Abu Hanifah. So yang akan defend dia pada hari kiamat adalah Abu Hanifah. Itu qawaid. Sebab itu mura'atul khilaf ini diguna oleh ulama adalah untuk nak menjadikan orang tu tak berdosa. Kalau kita tak ada kaedah ni diguna pakai dalam mazhab Maliki dan diguna pakai dalam Hambali dan mutaakhir Syafi'i guna. Saya bagi contoh dalam Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin kitab yang sangat bagus dibaca sebab dia himpunkan fatwa-fatwa Syafi'iyah yang mutaakhirin oleh ulama Yaman. So dia bawa satu cerita, seorang ini dia tawaf tanpa taharah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tawaf tanpa taharah, sah tak sah? Sah tak sah? Apa jawapan Asatizah? Tak sah. Dia dah balik lah Yaman. Ini cerita fatwa Yaman ni. Dia balik Yaman.
Jimat apa semua dah. Dia betul ingat. Masa dia tawaf tu, tawaf dia tak berwuduk. Jadi bila tawaf dia tidak sah, sa'i dia sah tak? Orang yang tak sah tawaf, sah tak sa'i dia? Tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? As-sa'yu yubna ala sihhati tawaf. Tertib. Sebab dia tertib, dia ada sekuen dia. Kawan berjimak dah. Apa kata ulama Syafi'i di zaman tersebut? Taklid pendapat Abu Hanifah. Jadi sah tawaf dia, selamat, jimak dia pun tak kena dam dan sebagainya. Nampak tak? Ini fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Syafi'i mutaakhirin. Sebab itu kita jangan ketat sangat. Sebab ulama Syafi'i yang buat macam tu. Kalau kita tak buat, kita tak ikut Syafi'iyah lah. Dan saya ada kes. Kes ni saya pun tak pernah terfikir. Dan saya rekod sebagai satu ilmu soalan kepada saya. Dia bersetubuh dengan isteri dia di Madinah. Lepas bersetubuh dia lupa mandi wajib. Dia pun ihram umrah. Tak tahu pasal apa, mungkin seronok sangat kot, terlupa mandi. Akhirnya buat umrah selesai, apa semua, masa balik daripada tahallul tu, dia tanya, "Oi, aku tak mandi wajib kat Madinah tu." Kawan nak balik lah. Masa tanya pun dah balik Malaysia dah. Mutawif yang bawa dia pun pening. Main tanya saya, persoalan satu benda yang kita kena tahu. Pasal apa orang jumpa ahlul fatwa, ahlul fiqh? Sebab dia pening. Kalau masa seronok, dia tak jumpa. Itu kita kena tahu. Dan soalan-soalan yang diterima semua masa pening. Dia pening. Kita kadang tengok mood jugalah. Kadang-kadang tu soalan direct, tanya dekat WhatsApp apa, kita malas jawab, tak larat. Sebab kalau soalan ringkas tak apa. Tapi kalau benda tu berhajat pada 2-3 baris soalan tu memang tak jawab dah. Sebab tak sesuai menjawab jawapan yang panjang dalam WhatsApp. Tak sesuai. Jadi mungkin orang kata kita semua, tapi itu bukan tempat dia. Pendek-pendek bolehlah, panjang-panjang tak sesuai kita nak jawab di WhatsApp. Takut orang keliru, takut orang tak jelas. Sebab fatwa syarat dia mesti jelas. Bila kita jawab, dia tanya lagi. Jadi baik kita tak payah jawab. Silent. Jadi saya kata apa? Tak apalah. Ikutlah mazhab Abu Hanifah dan juga Ibn Taymiyah. Kalau elok tu, sembelihlah seekor kambing. Sunat. Khaurus bila khilaf. Sebab Ibn Taymiyah rahimahullah dan pendapat ini tarjih oleh ulama Hanafi. Iaitu Dr. Abdul Qadir Zaidan. Tawaf tidak disyaratkan bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau tak orang ni duduk Malaysia tu, dia jadi berdosa, tak tahu nak kata dosa tu. Denda, dia bersetubuh dengan isteri dia berapa kali. Jadi, mujuk ada mazhab Hanafi dengan mazhab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan di segi fatwa, para ulama mensahkan kita berfatwa dengan pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan ini kita lihat dalam banyak isu di Malaysia adalah khususnya trade-in emas lah. Kita ikut mazhab Ibn Taymiyah rahimahullah. Walaupun sejak akidah di Malaysia, ramai ulama menolaknya. Sejak akidah kita tak ada kisah tolak, tak ada masalah apa. Sebab akidah ni paling kecil untuk kita bincang. Sebab kita bila i'tiqad Allah itu Esa, selesai lah. Tak bincang, tak apa hal lain. Allah itu Esa, cukup. Allahu Ahad. Jadi kita tak perlu sangat nak masuk orang kata apa akidah ni sebab tak ada apa nak bincang sangat pun. Allah kenal Tuhan ni simple je. Bukan payah kenal Tuhan. Kita kenal mak kita pun tak perlu dalil apa pun. Tu mak kita, fitrah menyatakan tu mak kita percaya. Cuma orang yang takhasus, yang belajar pondok, belajar universiti, dia pun nak tahu mendalam tauhid asma wa sifat, ilmu kalam, sifat ma'ani, ma'nawiyah. Itu akademik. Macam kita mengaji nahwu lah. Academician. Orang Arab dulu tak ada nahwu pun. Tapi untuk jadi mujtahid kena ada lah. Tapi untuk sihatil iman, ulama taklah mensyaratkan kita kena tahu sifat 20, tauhid asma wa sifat. Yang orang bergaduh sekarang itu bukan syarat untuk jadi Islam. Syarat Islam adalah apa?
Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beriman dengan hari kiamat. Itu dia punya mahawir dia. Dan itu adalah pegangan Al-Azhar Asy'ari dan pegangan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin. La nukaffir ahadan min ahlil qiblah. Kami tak akan mengkafirkan seorang pun daripada al-qiblah, termasuk Syiah yang tidak mengkafirkan ataupun yang tidak menolak Al-Quran. So, Syiah kita tak setuju, tapi kita tak boleh mengkafirkan dia sewenang-wenang dia. Sebab itu Al-Azhar tidak mengkafirkan Syiah, tapi tak bagi Syiah masuk Azhar. Nampaklah. Itu beza dengan kita tak bagi Syiah masuk dengan mengkafirkan. Tambahan adalah isu-isu politik, lagilah tak ada kafir. Setengah orang dalam politik keluar parti pun dah berdosa. Tak ada. Sebenarnya dalam parti tidak ada dosa. Keluar masuk. Macam kita daftar persatuan. Jadi, benda-benda macam itu kena jelas. Sebab apa? Kita tak mau isu akidah ni dijadikan isu umat Islam. Dari sudut bergaduh. Sebab bila bergaduh, kamu kafir, saya Islam. Oh, teruk tu. Akidah adalah simple. Bila kita mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti kita baca kitab akidah. Kita baca perukunan pun dah ukur. Okey dah. Apa Syekh Ahmad Al-Banjari, Arsyad Banjari. Tengok dia punya mukadimah akidahnya jelas. Tak ada yang kata main politik ke, yang ni main apa isu yang ni ke. Yang penting mukhalafatuhu lil hawadis. Kita i'tiqad Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jangan mendetailkan. Itu yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Iljamul Awam. Makna akidah awam yang paling bagus, dia tak bahas. Tapi sebab tu ustaz-ustaz jangan bawa masuk isu ni dalam masjid. Sebab orang awam, masa kita dulu belajar agama, kita tak bincang pun. Allah di atas arash. Saya ingat-ingatlah masa di sekolah dulu. Tak bincang langsung. Allah di atas arash ni. Allah ada tangan, tak ada tangan. Tapi main mutaakhir ni, semua berkat bincang. Oh, bergaduh satu dunia. Dulu elok Saya duduk Batak Mahmud, ingat Batak Mahmud dulu. Bincang, kita mengaji tauhid ilmu kalam ni. Tapi dia, ngaji macam itulah, tak ada macam menekan sangat. Mungkin nak periksa. Kita guna buku Azhar. Saya pergi Azhar pun, tahun pertama kami ajak perbandingan akidah Ibn Qayyim dengan Ahli Sunnah. Tapi tak jadi ke isu sebab semua orang Islam ni baik-baik belakang insya-Allah. Kita pulun syariah, pulun tasawuf. Tasawuf lebih baik daripada kita mendalami isu-isu akidah yang bergaduh lali. Daripada kita elok, lali bergaduh pula. Dulu satu kampung bersatu, mengaji akidah, bergaduh semua. Jadi sebenarnya perlu kita bahagikan yang disebut tadi, tabaqat ammah. Orang ni dia, cuba kita bayangkan, dia Syafi'i pun tak kenal. Tuan-tuan, betul. Kalau tak, baru ni kes mahkamah syariah. Seorang ayah berzina dengan anak dia. Kemudian, bini dia kesian. Dapat anak daripada cucu ni. Cucu daripada anak dia. Bini dia izinkan kahwin dengan anak dia. Pening tak? Jadi lelaki tu minta izin mahkamah untuk berkahwin dengan anak dia. Mahkamah tolak. Dia tak tahu kahwin dengan anak sendiri tak sah. Yang kita ni duk terang kat dia ni, mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari, mazhab Salafi, dia hak tu pun tak tahu apa. Sebab itu kata ulama seperti Wahbah Zuhaili, terang Islam secara tabiat, mahabbah, sembahyang, puasa, ajak dia bagi sah. Macam kita baca kitab ni. Lepas tu dalam kitab yang nanti disebut, untuk orang mu'allaf, orang yang lemah-lemah ni, dia ada fiqh khas. Dia ada fiqh khas. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi kata apa? Mungkin wali itu dia baca qulhu ikut mazhab Abu Hanifah. Sebab kita nak semua orang masuk syurga. Bukan kita saja. Ni tak syurga di bahagian kita. Tak boleh macam tu. Imam Ghazali dalam Ihya ada sebut apa? Kalau kita tengok orang tu mati dalam keadaan dosa besar pun, kita kena doa dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Termasuk kalau dia bunuh diri. Itu dia akidah Asy'ariyah. Sebab di antara sifat akidah Asy'ariyah adalah bersifat rahmah. Sifat pengasih dan penyayang. Itu ciri-ciri khas yang disebut oleh para ulama kita. Kemudian auli ba'ithin fasid, mungkin tujuannya kerajaan suruh, syarikat suruh. Jadi kita fatwa ikut duit. Kalau tama'in, kalau tak fatwa tak dapat duit. Itu tak boleh lah.
Ni dia cerita dulu, cerita tak tahu betul-betul orang cerita. Ada orang yang main tanya Tok Guru tu tentang ikan yang nampak pelik. Dia tengok ikan ni pelik ni, dia kata haram. Maka orang tu kata, saya baru terpicak nak bagi setengah kat Tok Guru. Dah Tok Guru kata haram, saya nak lempak balik kat sungai. Tok Guru dengar balik, saya cek sekali lagi. Oh, ada insang, halal. Dia dengar nak dapat upah je, terus fatwa haram jadi halal. Dulu mak saya dulu cerita ni lawak tak tahu betul tak betul. Dia ambil daripada ayah dia. Ayah dia dulu tu guru akidah. Dulu tu ayah nama Syekh Ibrahim, dia duk mengajar akidah kat pondok dekat Tok Keling Kedah tu. Ni kalau Tok Haji Talib ada, dia tahulah. Jadi Tok Guru dia cerita, Tok Guru dia ceramah. Wa ma tu disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan capai tahap yang paling tinggi dalam takwa melainkan kamu infak yang kamu suka. Kebetulan bini dia dengar dia ceramah. Mula dia balik rumah, dia cari serban dia yang dia sayang. Dia cari-cari tak jumpa. Dia tanya bini dia, mana serban abang? Abang Haji. Dia kata, saya dah sedekah ke orang lah. Tadi dengar ceramah abang kata, iman kita takkan tercapai melainkan kita bagi benda yang kita sayang. Dia kata, aku ceramah tu nak suruh orang sedekah kat aku. Bukan aku sedekah. Dia ada. Dia ada passion tu. Kita ceramah suruh infak ni bukan nak suruh kita ni pergi derma tu dah nak suruh orang bagi kita. Dia ada passion tu, guru macam tu. Jadi kita jangan macam tu. Kalau kita ceramah nak suruh infak, kita infak dululah, kita sedekah dulu. Jadi dia marah bini dia sebab bini dia bagi serban yang dia sayang. Rupanya daripada dulu lagi cerita ni dah hampir 80 tahun rupanya zaman sekarang ni pun dah ada. Kita suruh orang derma, rupanya kita derma itu kita jadi kaya. Tak boleh kutip derma untuk kita jadi kaya. Untuk keperluan okey. Tapi tiba-tiba kita tengok dengan derma tu kita beli emas, kita beli Porsche apa semua, itu satu benda yang tak betul lah, kutipan derma tersebut. Baik. Aurah batin, sebab ada kegairahan. Aurah batin, takut kerajaan buang jawatan kita. Ataupun masyarakat tak panggil kita ceramah. Kata ulama, di antara benda yang paling bahaya kepada mufti, bila mufti takut ancaman masyarakat. Misalnya kalau kita sebut benda ni, masyarakat tak setuju, dan benda ni haram qat'i, bukan haram khilaf. Menyebabkan masyarakat tak terima, kita pun tak apa, kita pun duduk diam. Maka itu juga di antara bahaya yang masuk ke dalam perkara-perkara fatwa. Baik. وهذا qarara ini yang telah diputus ta'taqiduhu wa nadinullah bih. Ini yang kita percaya dan kita yang yakin dan kita percaya dengan Allah dengan pendapat sedemikian rupa. Tengok makna dia. Ini manhaj ulama Syafi'i. Sebab itu Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitab Lumak dia kata apa? Pendapat yang mudah itu kemungkinan itulah pendapat yang tepat kerana Allah Ta'ala suka rukhsah, Allah Ta'ala suka benda-benda yang mudah. Jangan sangka pendapat yang warak itu yang terbaik, itu salah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ikhtara baina al-amrayni ikhtara aisarahuma. Rasulullah bila diberi pilihan, idza khuyyira, bila diberi dua pilihan di antara berat dan ringan, Rasulullah pilih yang paling ringan selama mana malam yakun ithman, selama mana tidak berdosa. Ini telah disebut oleh ulama-ulama Syafi'iyah di dalam Jamul Jawami', di dalam kitab Al-Luma' dan juga Al-Imam Ibnu Kalbi dalam kitabnya Taqribul Wusul dalam masalah al-akhdhu bil akhaf, mengambil pandangan yang ringan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Dan di fatwa Malaysia alhamdulillah kita dapati ada pandangan-pandangan yang ringan yang difatwakan oleh ulama-ulama kita. Macam ASB, pengharusan ASB, kemudiannya kalau zakat kita haruskan dengan mata wang. Kemudian musafir mar'ah, saya tak jumpa lagi fatwa rasmi daripada mana-mana negeri, daripada Perlis sampai ke Sabah, yang mengharamkan wanita tanpa mahram bermusafir. Kalau ikut Syafi'iyah,
perlu ada mahram, melainkan kepada ibadat yang wajib seperti haji wajib. Tetapi tak ada lagi mana-mana fatwa yang diwartakan ataupun yang dikeluarkan, yang tidak diwartakan tapi dikeluarkan oleh pejabat mufti negeri yang mengharamkan wanita tanpa mahram bermusafir. Kalau tak, jenuhlah tok lelaki ikut suami, isteri dia pegawai, minta cuti sedia. Ataupun dia kena letak jawatan jadi driver isteri. Sebenarnya saya nak kumpul semua dia panggil pendapat lemah yang diamalkan oleh orang Malaysia. Mungkin mencapai lebih daripada 100 lebih. Sebab kita tunjuk di sini supaya kita menghargai bahawasanya pendapat ulama ni semuanya ada nilai dia, ada value dia. Kalau kita tak fatwakan dan tidak amalkan pendapat tersebut, kita semua terjebak di dalam dosa. Kita semua terjebak di dalam dosa. Di tabung haji ada pendapat yang paling syaz. Kalau duduk zaman dulu, kita ni dianggap sebagai orang liberal lah. Itu pada tahun 1991 dirujuk balik fatwa tabung haji. Masa itu pengurusinya Syekhuna Tok Tih saya, iaitu Tok Guru Datuk Tajuddin Al-Jarumi rahimahullah. Mengharuskan fatwa melontak ramyul jimar sebelum zuhur. Lepas subuh dia boleh melontak dah. Sedangkan Imam Nawawi dalam Majmu' dia kata apa? La yasihhu ramyu qabla zawal bittifaq. Itu nasnya lebih kurang yang saya ingatlah. Tidak sah melontak sebelum zuhur dengan ittifaq mazhab Syafi'i. Dan ada di kitab-kitab yang lain dia kata ada qaul yang gharib daripada Imam Syafi'i. Tapi nisbah dia tak pasti. Dia kata Imam Syafi'i mengharuskan. Tetapi pendapat ini bukan daripada mazhab mu'tamad. Datang bukan cakap mazhab Maliki pun tak boleh, Hanafi pun tak boleh, Ahmad bin Hanbal pun tak boleh. Pendapat ini datang daripada ulama Syiah iaitu Ja'far As-Sadiq, Imamiyah Ja'far As-Sadiq rahimahullah, guru kepada Abu Hanifah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tawus, anak murid Ibnu Abbas daripada Yaman, yang mengharuskan melontar ramyul jimar sebelum zuhur. Ini fatwa rasmi yang diamalkan sampai sekarang ini. Dan Saudi pun dah terima fatwa ni, tapi lewat tahun 2000 lebih boleh terima. Ulama yang mula-mula kemukakan pendapat ini Syekh Abdullah Ansari daripada ulama Hanbali di Qatar, disokong oleh Syekh Qaradawi dalam risalahnya, disokong oleh Syekh Ali Jumu'ah, disokong oleh Syekh Ali Qaradari dalam fatwa haji dia. Tabung haji 91 menyelamatkan nyawa beribu-ribu orang yang mati ditindih ketika melontak. Subhanallah. Kalau bukan pendapat syaz yang lemah ini, meramailah orang mati kerana semua pakat melontak selepas waktu zuhur. Itu hikayat dia. InsyaAllah kita akan sambung nanti sikit. Assalamualaikum. Ya, sila. Ya. Ni saya ada. Syarah Ada masalah. Orang tengah semayang ni. Tiba-tiba dia krem. Okey. Bila dia krem, apa tindakan? Dia tak boleh buat apa dah dia. Sama Kalau ada, dia tak tahan, dia batalkan sembahyang dulu. oh, dia Kalau harus tahan, relax dululah. Oh, boleh ha? Sampai dia tenang. Oh, okey. Sebab Okay. yang membatalkan sembahyang adalah perbuatan yang banyak dan ridah dan juga apa dia batal niat. Oh. Jadi dia tak ada batal niat tak ada apa lah. Tapi kalau dia tak tahan, dah kena mengurut sikit dekat orang panggil apa Betih ya. anak anjing tu. Okay. Dulu. Sebab itu keunzuran yang membolehkan dia berhenti sembahyang. Sebab qat'us salah haram. Membatalkan sembahyang wajib adalah haram. Ya. Tapi dengan keunzuran. Terima kasih banyak atas pencerahan Tuan Guru. Barakallahu fiik. Sejauh mana tasahul dalam syariat asasnya bercanggah dengan ijma' dan dalil yang qat'iyat dilalah. Itu yang dinamakan sebagai tasahul. Ya. Adapun dalam khilaf mazhab yang muktabar itu dipanggil taisir. Dipanggil taisir. Terima kasih. Barakallahu fiik. Maulana, di Malaysia kita sistem kita fatwa daripada ustaz-ustaz, daripada ilmuwan-ilmuwan yang tadi Ustaz dah maklumkan bahwasanya kena beza antara faqih Syafi'i dengan mufti. Ya. Jadi ada tak mekanisme di sana yang menjadikan faqih Syafi'i yang fatwa mengikut
mengikut mazhab lah kita kata, upgrade untuk jadi seorang mufti yang berfatwa ikut untuk masyarakat. Ada tak usaha ke arah tu? So, tak ada. Kita ni di Malaysia tabiat kita pada enactment kena apa fatwa, syarat dia mesti masuk ke dalam ahli dan kuasa dulu. Maksud dia dibincang dalam majlis mesyuarat fatwa. Kalau mufti dia bercakap tak masuk dalam meeting, belum lagi fatwa. Itu prosedur di Malaysia. Jadi kalau macam mufti tu dia bercakap, benda tu tak dibincang pun oleh ahli kuasa dia dan tak dipersetujui oleh ahli kuasa dia, itu dia panggil pendapat mufti, belum lagi fatwa rasmi. Jadi itu yang ada dalam enactment yang ada di Malaysia. Cuma kalau perbincangan ilmu, kalau itu merupakan kajian dia, fatwa lah, fatwa tidak rasmi dia panggil. Tapi kebaikan dia adalah sebelum mereka duduk bincang, kerana bincang tu lama, orang boleh beramal dulu dengan pendapat dia. So ada kebaikan dia. Dulu Datuk Zul Bakri banyak bawa keluar Irsyadul Fatwa tu. So itu sebahagian daripada fatwa tidak rasmi.